Selamat malam, salam sejahtera. Isu paling hangat malam ini, saya diarah jangan kaitkan Najib dengan Jolo kepada PAC, kata saksi. Berita sepenuhnya. Bekas pengerusi 1MDB Tan Sri Muhammad Bakir Saleh memaklumkan Mahkamah Tinggi hari ini bahawa beliau menerima garis panduan supaya tidak mengaitkan nama Datuk Seri Najib Razak dengan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo ketika memberikan keterangan di hadapan jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC berkaitan 1MDB. Muhammad Bakir berkata, garis panduan itu disampaikan kepadanya oleh bekas pengerusi PAC Datuk Hassan Arifin dan bekas pengarah urusan TV 3 Datuk Seri Ahmad Farid Rizwan melalui 2 mesyuarat di rumah Ahmad Farid di Kiara Hill 2 minggu sebelum pendengaran PAC. Saksi ke-12 pendakwaan berkata, sebelum itu beliau menerima panggilan telefon daripada Najib 2 minggu sebelum pendengaran itu yang memintanya untuk berjumpa dengan Hassan dan Ahmad Farid bagi memastikan beliau mengetahui apa yang hendak diberitahu pada pendengaran itu nanti dan supaya keterangan tidak bercanggah antara satu sama lain. Menurut Muhammad Bakir, mesyuarat pertama turut dihadiri bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Datuk Sahrul Azhral Ibrahim Helmi dan mesyuarat kedua dihadiri Arul Kandasamy. Mesyuarat itu adalah untuk mengemukakan garis panduan tertentu sebelum menjawab kepada PAC, terutamanya bahawa Jolo adalah tabu, pantang larang dan jangan kaitkan ahli perniagaan itu dengan Najib. Begitu juga saya mesti mewujudkan perkara yang baik mengenai Najib dan 1MDB dalam pendengaran itu nanti, katanya. Muhammad Bakir berkata, disebabkan perkara itu, beliau tidak memaklumkan kepada PAC pada pendengaran itu mengenai khidmat pesanan ringkas SMS yang dihantar kepada Najib mengenai kebimbangannya berhubung ketidakpatuhan pengurusan 1MDB kepada arahan lembaga pengarah BOD berkaitan usaha sama 1MDB dan Petro Saudi Ltd. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah pada sesi soal balas dalam perbicaraan terhadap Najib yang menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Dalam perbicaraan sebelum ini, Muhammad Bakir memberitahu mahkamah beliau meletak jawatan sebagai pengerusi dan ahli lembaga pengarah 1MDB selepas merasakan Najib terbabit salah laku kewangan dan sesuatu tidak kena sedang berlaku di luar pengetahuannya. Muhammad Bakir berkata, ia disebabkan SMS dihantar kepada bekas Perdana Menteri yang menyatakan mengenai kebimbangan berhubung hal ehwal syarikat pelaburan strategik negara itu tidak mendapat maklum balas daripada Najib. Katanya, dalam SMS berkenan, beliau memberitahu Najib bahawa terdapat beberapa perkara diarahkan ahli lembaga pengarah kepada pihak pengurusan syarikat. Bagaimanapun, arahan berkenan tidak dipatuhi dan Najib tidak membalas SMS berkenan. Apabila disoal mengapa perkara berkenan tidak diberitahu kepada PAC, sedangkan ia bukan perkara sensitif, Muhammad Bakir berkata, beliau tidak ingat sama ada memaklumkan kepada PAC atau tidak. Ditanya mengapa beliau tidak terus bersemuka dengan Najib untuk bertanyakan perkara itu, Muhammad Bakir berkata,
beliau ada terfikir mengenainya. Bagaimanapun, merasa tidak selesa kerana mengesaki bekas Perdana Menteri itu mendapat faedah peribadi daripada pelaburan usaha sama berkenaan. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, saya Melayu, Mahathir ancam Saman Zahid. Berita sepenuhnya. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad jarang mengugut hendak menyaman seseorang. Bagaimanapun kali ini berbeza sama sekali. Mahathir hari ini mengancam hendak menyaman Presiden UMNO Zahid Hamidi kerana mempertikaikan status kaumnya sebagai orang Melayu. Saya cabar Zahid untuk tunjuk bukti tentang identiti saya yang dipertikai diri saya, status bangsa saya sebagai orang Melayu. Jika dia tidak meminta maaf dan menarik balik fitnah itu, saya akan ambil tindakan mahkamah, katanya sambil menyifatkannya kenyataan Zahid sebagai memualkan. Mengaku mempunyai darah India, Mahathir menegaskan namanya diambil dalam kad pengenalan menggunakan bin, bukan anak lelaki. Mengikut takrifan Perlembagaan Malaysia Perkara 160, saya Melayu dan perjuangan saya adalah untuk bertahan kepentingan bangsa saya. Ibu dan bapa saya dilahirkan di tanah Melayu sebelum merdeka dan kami semua beragama Islam. Sejak kecil, pertuturan keluarga saya di rumah adalah bahasa Melayu, serta adat yang kami amal adalah adat Melayu, katanya. Zahid pada Julai 2017 ketika menjadi Menteri Dalam Negeri menunjukkan gambar didakwa salinan kad pengenalan Mahathir yang menurutnya memaparkan namanya sebagai Mahathir anak lelaki Iskandar Kuti. Anak lelaki adalah singkatan kepada anak lelaki yang biasa diguna pakai sesetengah kaum termasuk India. Kuti ialah nama dalam bahasa Tamil. Nama Melayu menggunakan gelaran bin atau binti, istilah Arab yang merujuk kepada anak lelaki atau anak perempuan. Menyifatkan Zahid sebagai seorang pembohong tegar, ahli Parlimen Langkawi itu berkata, tujuan Zahid berhubung kenyataan kad pengenalannya itu sewaktu kempen pilihan raya ke-14 hanya untuk memburukkan dirinya. Zahid juga, kata Mahathir, menggambarkan seolah-olah dia menipu mengenai status bangsanya. Sebelum ini saya tidak gemar mengguna mahkamah walau ramai yang memfitnah saya, kerana saya sedar di dalam kempen politik akan ada yang bertindak di luar batas dan had. Tetapi kali ini saya merasa perlu bertindak kerana sikap pembohong Zahid ini amat memualkan dan tidak boleh dibiar begitu sahaja. Ia bukan saja kerana ia merosakkan reputasi saya, tetapi penipuannya kepada penyokong UMNO dan orang Melayu lain demi untuk dia mahu kekal berkuasa amat berbahaya, katanya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Sila tinggalkan komen dan share video ini untuk diketahui bagi semua orang. Sekali lagi, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.